Flashback. Hukum dia tak boleh nak cium sebab dia anak angkat. So that was the first moment yang saya tahu saya anak angkat. Kalau ikutkan sebelum tu nama saya memang Saiful je. Tak ada pun memang nama Saiful je kan. So mana datang apek tu kan. Okey, soalan seterusnya bang. Orang ni kadang tanya ni kan. berjumlah. Berjumpa hantu. Kok lah abang ada cerita-cerita hantu ke kan? Tak, kadang-kadang banyak orang tanya, abang sepanjang abang dalam bidang ni, apa pengalaman abang yang menyeramkan, hantu ke, mistik ke? Saya cakap mistik tak ada, mistik banyak. Mistik? Kesilapan kesilapan lah mistik. Diorang cakap mistik yang macam mana? Diorang lah, payment lambat, payment tak bayar, kencing, tipu, scam, janji lain, bayar lain. Itu hantu paling besar lah. Betul lah. So maknanya pernah jumpa hantu-hantu macam tu lah. Hantu-hantu yang lain, alhamdulillah lah. Setakat ni saya kalau syuting tempat-tempat yang saya rasa orang takkan buat kalau tak ada sebab. Betul. Macam saya lah. Kalau saya tak ada kerja, saya tak buat lah benda betul. Tu. Duduk dalam peti mayat, duduk dalam keranda, duduk dalam lahat, duduk atas pokok yang orang kampung pun cakap, ya Allah, ya Tuhanku. Abang pernah ke? Kita orang ni Tok Imam pun tak berani duduk atas tu. Tok Siak, Bilal pun tak duduk kat situ. Dia orang ni pasal nak syuting pasal kan. So alhamdulillah lah. Kadang-kadang bukan pasal exposure hantu saja. Kadang-kadang tempat-tempat yang semak malam-malam ni lah, kadang-kadang binatang-binatang berbisa. Yelah betul. So benda tu lah, saya ni suka lebih realistik. Bukan saya tak percaya tayul, tapi kita bila kita niat kita nak cari rezeki, insya-Allah Allah pelihara kita. So sepanjang saya punya pengalaman tu, walaupun kadang-kadang ada yang kena rasuk lah, nampak lah, Pek, tadi kat belakang kau ada orang sikat rambut aku. Lah, tu makeup artist. So, saya suka melihat daripada sudut positif. Dia pun nak join crew juga bang. Itu je. Kan? Lagi pun diorang ni peminat aku. Betul. Diorang nak sign. Kan? So, pada saya tak ada istilah tu lah. Mungkin dia boleh mengganggu fokus. Betul. Tapi alhamdulillah saya tak ada. Kadang-kadang kalau orang tanya, ada tak exposure, benda-benda, tak ada. Memang tak ada lah kena ganggu. Tapi hantu yang tadi tu yang cakap tu pasal payment tu. Hantu betul bang. Tu memang sangat seram tu. Seram. Dia kalau seram C, seram A, apa, seram B depan dia. Kacau juga. Itulah hantu yang pernah jumpa. Okey, jom kita teruskan dengan soalannya seterusnya. Kenapa? Alamak. Kenapa? Nampaklah tu. Kenapa tagline Abang Saiful Apek gitu-gitu? Mana datang tu bang sebenarnya? Gitu-gitu. Cerita dia macam Apek lah. Nama Apek tadi juga. Apek juga. Random jugalah. Kita dah tahu lah. Apek tu datang daripada gandengan saya bersama dengan Kak Oji dalam program Melody TV3. Kalau ikutkan, tak tahulah kalau korang nak masukkan klip ni kan. Daripada filem Nujum Pak Belalang. Okay, daripada filem Nujum Pak Belalang, ada satu situasi tu. Kita tahu Pak Belalang ni dia temberang. Ya betul. So the first case yang dia set up, dia suruh belalang sembunyikan kambing ni dengan lembu. Supaya nanti konon-konon dia tahu kat mana. Itu first kali situasi dia. So bila Tok Penghulu datang bawa dengan owner sekali, kan dia orang tengok satu mangkuk. Ya. Dia cakap siapa kalau tak nampak, siapa yang tak nampak dia anak luar nikah. Betul. Jadi Tok Penghulu of course lah dia nak jaga yang muka dia. Nampak tu, kau tengok tu. Tu yang begitu-gitu tu. Itu jambatan. Yang itu pokok beringin. Tapi dia sebut begitu. Dia tak sebut gitu-gitu. Tak tahu mungkin saya improvise lah. Tapi gesture tu sendiri tu daripada situ. Daripada situ lah. Daripada situ. Mungkin itulah generasi alpha mungkin tak tahulah. Betul. Tapi yang kita X, Y, Z mungkin tahu lah. Betul. So banyak orang tanya kan. Sebab saya pun tak jangka ketika mula-mula saya dikenali dengan gesture tu, dia melekat sampai sekarang. Gitu-gitu. Kalau orang cakap, cuba describe nama pelawak ni tanpa cakap. Dia kan macam ni je. Begini je. Dia macam ni. Siapa Apek? Kan. Ni. Ya itu saya suka. So, saya tak tahulah, mungkin alhamdulillah kreativiti saya, idea saya tu kadang-kadang walaupun yang macam gitu-gitu sendiri tu daripada somewhere, tapi kerana saya improvise dan refresh balik, so at least orang dah, walaupun orang kenal
itulah dia Saiful Apek. Sebab kadang-kadang orang cakap nak describe Saiful Apek ni macam mana sebenarnya. So itulah basically personal branding abang Yeah, kan. itu personal branding saya. Kalau kalau orang cerita, kalau orang cakap macam mana nak visualize dia. Okay, dia akan pakai topi. Sekarang ni je saya berhijab ni jadi hijabster lah. Tapi kalau ikut dulu fishing cap, betul. And then sunglass saya, and then ada sarung pistol. Sarung pistol. Kadang saya selalu pakai ada sarung pistol tapi saya letak handphone. Oh, sok gitu lah. Ya, lepas tu dengan kasut roda saya. Ya, yang tu saya ingat. Kalau orang nak describe Saiful Apek, itulah dia. Betul. Antaranya lah. So itulah kalau cerita pasal gitu-gitu tadi tu Daripada jambatan tu. daripada Nujum 4 Belalak. Mungkin ramai orang tak tahu kan. Okey, jadi kita teruskan dengan soalan yang seterusnya pula. Apakah makanan kesukaan Saiful Apek? makan free. favorite. Makan free Pergi mana-mana tak payah bawa wallet. Bukan mengambil kesempatan. Tapi betul juga bang. Dia ada beza kalau macam makanan favorite kita dengan makanan yang orang belanja. Rasa dia tu lain. Saya tak ada spesifik lah. Cuma of course mungkin saya suka makanan lokal lah. Makanan lokal. Makanan Melayu, even makanan Thai, kan, makanan mamak. Even kalau Chinese yang Hainamnya kan. So satu Malaysia lah punya makanan. Mungkin kalau macam makanan-makanan Korea, Jepun tu mungkin tak sangat lah. Sebab saya pun pernah jadi tukang masak sebelum ni. Saya dekat restoran Jepun. So saya dah setakat tapi masak teppanyaki lah. So sebelum kita jadi tukang masak, kita kena try semua makanan yang ada kat dalam tu kan. Betul. So mungkin tak kena dengan tekak saya, tapi pasal kerja. Yelah. Macam teppanyaki ni okey sikit sebab dia goreng-goreng masak. Yang mentah-mentah ni mungkin kurang lah. So itulah dia. Kalau cerita pasal makanan, kesukaan saya memang makan kenduri, majlis, jemputan dinner. Best. Yang kadang-kadang ada juga orang daripada Brunei, Singapura nak jumpa, nak belanja, tak payah. Grab je. Sampai. Grab pun sampai. Ada abang macam tiba-tiba kan, macam abang kot tengah syuting ke apa kan. Ni makanan untuk abang Apek. Tapi tak kena pun, bukan daripada production. Selalu. Kalau saya pergi bazar Ramadan, sampai saya tak pergi lah, malu. Sebab apa? Orang beli. Saya masuk daripada sini sampai sana, orang nampak saya, semua nak belanja, semua nak bagi. Sampai sana, saya dah boleh buka meja berniaga dah. So dia punya banyak. So tak pergilah. Memang takkan jumpa saya kat bazar Ramadan. Segan lah. Kita tahu orang berbesar hati tak luak mana pun satu paket. Tapi kalau dah 20 kedai, betul. Dah tak, memang saya berniaga lah mana. Mana. Orang bagi dia jual balik takut orang minta refund. So tu lah basically pasal makanan ni saya makan tak cari duit lah. Cuma Kok lah mungkin abang ada macam benda yang abang tak boleh makan. Allergic ke apa ke. Telur. Kenapa? Sebab dah ada. 2. Saya tak kerja bagi orang perempuan ke. Betul lah. Makan dia orang tak ada kan. So macam saya, kalau saya suka macam makanan-makanan mamak ni memang friendly sangat lah untuk saya. Sebab bapak saya memang orang Pakistan. Dia memang pure orang Pakistan. Dia masuk sini, dia jadi askar. Alhamdulillah. So mungkin ada darah sana. Kalau dia suka benda yang rempah-rempah ni. Pedas saya tak boleh makan sangat lah lately ni. So benda-benda masam, pedas. And then beras pun saya tak boleh makan beras biasa. Especially beras mahal tak boleh. Kena murah sikit. Dia kena beras mati. Jangan nanti mati. Mati kutu. So itulah makanan kegemaran saya. Basically itu je lah. Okay, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Okay. Daripada sana? Okay. Daripada dia sekali dengan bawah. Okay. Dia sekali. Ya. Panjang soalan ni. Apa ni? Apa ni? Apakah pendapat Saiful Apek tentang kumpulan sepatu sebagai penyambung legasi Senari? Ya betul bang. Sebab sekarang ni orang dah selalu nampak macam
sepatu ni dia sebenarnya membawa satu image yang legasi seakan-akan macam legasi senario sebelum ni punya impact dia lain macam kan. Lepas tu sekarang ni pun sepatu pun dah bersama dengan Pak Ya juga kan. So apa pendapat abang tentang perkara ni sebenarnya? Okey, macam Pak Ya tu terang-terang saya nak cakap lah, kita orang bagi pinjam je. Senario bagi pinjam. Nak pinjam semua tak boleh. Tak boleh. Kita bagi hantar seorang betul lah, kan. Kadang-kadang saya pun ada juga jadi jemputan. Jadi sekala okey. Tapi Pak Ya memang kita dah tanam kat situ lah. Sebagai pemerhati, pemantau. Buat spy lah ni. Pemantau, and dia pun sebagai guide juga sebab dia orang lagi lama. So membantulah sebenarnya. So memang saya nampak daripada dulu pun antaranya lah sepatu adalah antara yang layak lah untuk menjadi legasi tu. Menyambung, lepas tu dia orang buat sitcom, tambah pula sekarang sitcom dia orang buat live. Betul. Macam dulu kita orang recording recording kadang-kadang nak dapat kan dalam 22 minit je. Tapi recording sampai sejam. Yelah. Sejam tu kadang perjalanan tu bukan sitcom je. Tukang gelak ramai kan. Saya tak nak sebut. Saya bawa agak tukang gelak tu kat sini. Saya tak nak cerita lah siapa. Gelak dia je 3 minit, kamera nak tunggu kan semua. Dia ni kita macam nampak kat belakang. Betul bila nak habis dia gelak ni. Sampai sebab saya keluar lagi. Keluar dah. Okey, dah sambung. Sebab kita nak bagi orang reda baru kita boleh sambung cerita. And then sebenarnya ialah bila kadang-kadang sekarang ni banyak orang cakap, bang, sepatu tu dah okey, tapi kadang-kadang banyak berlawak bahan lah. Lawak yang double meaning lah. Pada saya sebenarnya benda tu, ataupun kadang-kadang yang obvious, diorang buat lawak, diorang tergelak. Macam kita orang berlaku situasi tu, tinggal lagi kita banyak edit sebab kita bukan live. Betul. Itu yang membezakan. Yes. So siapa yang pernah tengok live, audience yang tengok dekat yang bukan versi TV tau, yang datang kat situ kan ramai kan. Lepas kita habis kan kita akan menyanyi dengan audience kan. Betul. So kalau orang tengok betul-betul, memang benda tu memang ada. Sebab sebenarnya komedi is about membahan. Betul. Tapi kalau boleh kita jauhkan daripada benda-benda yang sensitif lah. Betul. Isu-isu bangsa, agama. Sebab komedi tu sendiri adalah macam memerli kan sebenarnya. Ya, betul. And then at the same time nak kena educate juga. Betul. So dia macam kena cari the balance lah. Macam mana kita nak sampaikan tanpa kita mencederakan siapa-siapa lah. Betul. Maknanya kita tak ada buat siapa-siapa sentap. Tapi macam dulu tak ada netizen. Belum wujud lagi netizen. Orang semua kental. Betul. Kalau kita nak tengok macam Piramli sendiri kan, kalau dia orang punya perkataan tu lagi harsh, lagi kasar. Dia cakap, ni tua kutuk nak mampus ni. Ni pencacai kat najis. Celaka punya penyamun, sial. Dulu lagi keras. Betul. So dulu orang kental. Sporting. Dulu kawan-kawan kalau tak sepak terajang, ini tak rapat ni. Betul. Sekarang tak ada. Gurau sikit block. Left group. Sentap. Koyak. Lepas tu nanti bergibah ni buat group. Untuk kutuk dia ni. So zaman sekarang ni zaman tisu lah. Betul. Terlampau manja lah. Tapi tu abang setuju tak kalau macam saya cakap generasi sekarang sebenarnya lembut? Memang setuju sangat. Tu katalah satu hari kalau kita jadi darurat, orang lain semua bawa pistol, dia orang bawa tisu. Macam mana nak pergi perang? Lepas tu nak block, nak left group macam mana? So saya tak tahulah sebenarnya. Saya kurang setujulah bila orang cakap macam lawak sekarang ni macam ni. Mungkin body shaming saya boleh consider lah. Tapi macam dia orang cakap, contohilah senario Abang Apek yang tak pernah pernah. Macam arwah bawa kuman tu, apa yang saya tak body shaming dia? Macam-macam. Ni cushion yang tak pernah ganti lah. Bucket seat. Masa jutawan pakai. Kan macam-macam. Abang pergi keluar abang. Ya. So sebenarnya itulah komedi. Betul. So apa yang saya nampak sekarang, sepatu dia membawa benda tu. Cuma yang saya nampak mungkin yang dia tidak expand lebih besar. Yang saya rasa dia ada potensi. Betul. Dia tak buat album. Macam senario kekuatan dia album juga. Betul. Saya rasa sayang lah. So dia sambil melawak sambil menyanyi kan. So kami ni dikenali sebagai komedi yang versatile. Musical komedi. Musical komedi. Best tau sebenarnya. Betul. Bila ada komedi, kita ada lagu sendiri. Betul. Best lah sebenarnya. Tapi mungkin
kalau saya nak fikir pasal majoriti sekarang, mungkin orang cakap tak perlu dah, itu zaman senario, jangan samakan dengan sepatu. Tapi saya rasa dia orang mampu. Betul. Dia orang suara bukan tak boleh nyanyi. Betul. Jet suara sedap. So pada saya sayang dia orang tak buat. Betul. Sebab bila dia orang ada lagu, dia orang boleh buat konsert. Betul. Konsert pula boleh selitkan sekali macam musical, teater, sitcom musical. So itu yang orang nak tengok bang. Tapi ada setengah orang kata tak perlu. Ni zaman zaman sepatu ni adalah ini je trending yang orang nak. So sebab saya tak boleh nak lawan majoriti lah. Tapi saya rasa sayang lah. Yelah, sebab kalau macam saya sendiri pun saya rasa baik kita adakan balik, sebab yelah kita macam rindu sebenarnya nak rasa that vibe kan. Betul. Even saya sendiri paling favourite saya lah untuk kumpulan senario punya sitcom, sebenarnya yang paling favourite adalah Puasa Yang Yok sebenarnya. Betul. Puasa Yang Yok yang abang jadi mak-mak kan. Pergi shopping daripada KL sampai ke Melaka. Yang tu memang saya suka that one. And then diselitkan pula dengan musical tu, itu yang buatkan kita jadi hype. Saya kat rumah kecil-kecil gini bang. Dulu family mana yang tak ada kaset dalam kereta lagu tu. Betul. Kadang-kadang ataupun kalau sekarang, zaman sekarang kalau pergi karaoke pun lagu senario dah lagu wajib nyanyi. Yes, betul. Tak kira lah Cik Tapak ke Sebelum Dan Sudah. So pada saya bila ada material macam ni, especially sepatu, the upcoming generasi ni, so at least kita orang rasa kita ada penyambung lah. Cuma kita orang rasa macam sayangnya korang tak buat. Sebab kalau diorang tanya Abang Pek, kita nak minta pendapat Abang Pek, apa lagi yang kami buat ni yang tak cukup, tak lengkap lagi, saya akan cakap benda yang sama. Korang kena buat album, korang kena buat konsert, dan kalau boleh korang kena buat filem. Tak silap sebelum ni Sepah ada buat satu kan. Tapi je. Itu pun mungkin tak ni kot. Itulah macam, tapi rasa macam sekarang pada saya masa dah time lah. Masa dah time. Masa dah time. Bila masa dah time, masalah takkan jadi problem. Tinggi bahasa. Come on lah. Kita belajar Genting Island. Betul tinggi Genting Island bang. Okay, terus bang, dengan soalan yang terakhir. Kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sejuk air intern buat. Ni last Soalan yang terakhir bang, silakan. Apa yang dia bagi tahu? Apa tu? Hujung. Siapa yang buat ni? Okay, mengapa saya Pek enggan dipanggil sebagai legenda community? Yang ni pun saya tertanya-tanya juga. Kenapa? Ada pernah ke saya buat statement tu? Tak adalah, sebab macam mungkin lah ada yang ni soalan daripada AI lah, daripada yang kita memang apa yang orang banyak search, dan mungkin terkeluar soalan ni dan menjadi timbul persoalan tu. Adakah sebenarnya betul abang tak nak dipanggil sebagai legenda komedi tu? Saya kalau orang nak bagi Datuk Seri pun saya belum tentu. Kenapa tu? Macam saya, anak sulung saya baru je berdirikan rumah tangga. Saya dah cakap kalau korang nak melukis jangan awal sangat. Papa tak ready nak jadi datuk. Datuk Seri pun papa tak nak. Ini kan lagi datuk. Tak nak. Sebab saya tak tahu pada saya no offense lah pada mereka-mereka yang mungkin dah ada gelaran. Sebab kita tengok pada kepentingan dan keperluan. Kadang-kadang untuk orang mereka-mereka yang mungkin dah bergelar, dah ada gelaran dan sebagainya, pada saya tak ada masalah pun tentang tu. Sebab untuk mereka benda tu relevan dan perlu. Mungkin untuk perniagaan, untuk branding dan sebagainya. Tapi macam untuk saya kan, value yang saya letak, kalau orang tanya Saiful Apek tu apa value dia, bukan pada pangkat, bukan pada gelaran dia, tak, and pun bukan pada achievement dia. Banyak trofi dia dah dapat, achievement. So orang yang tak ada trofi ni macam nothing ke? Orang yang tak ada pangkat ni nothing ke? Orang yang tak layak orang panggil legenda ni, dia orang ni nobody ke? So pada saya itu cara saya nak dia orang have this one kind of mindset. Sebab value, harga dengan value ni lain tau sebenarnya. Harga come in dollars lah. Tapi value seseorang tu macam saya sendiri. Contohlah kalau saya pergi ward pediatric, pesakit-pesakit kanser, budak-budak. Sebelum saya masuk je dalam ward tu, saya tengok kat cermin tu, ada cermin kecil kan, tengok semua muka macam upset. Budak-budak kanser lah tu.
So saya dah boleh tahu dah dalam fikiran diorang tu apa rutin diorang. Kan? Doktor lalu tengok diorang pun diorang mesti macam tu. Tapi beza dia doktor lalu dengan saya masuk. Lain. Suasana dia terus jadi lain. It's a moment that money cannot buy. So pada saya sebenarnya value yang saya letak pada diri saya lah. Kalau kata saya gitaris pun saya kena ada gitar. Betul. Kalau saya penyanyi mungkin lah tak payah pakai mikrofon pun dia boleh menyanyi. Itu value dia. Betul. So macam saya, value saya adalah kehadiran saya. Bila saya pergi sekolah, saya pergi ke institusi, college ataupun mana-mana forum atau event, saya nampak lah sebenarnya apa yang saya ada ni bukan cerita pasal bakat semata-mata. Bakat sekarang kalau kita tengok media sosial, ramai orang ada bakat. Betul. Kadang-kadang saya pun sendiri pun rasa macam tertarik tengok and teruja tengok dahsyat budak-budak sekarang kreatif and inovatif dan rajin, original. Itu penting untuk jadi satu yang original. Tapi macam saya sendiri saya rasa inspiring seseorang ni macam saya pernah tengok satu interview Keanu Reeves lah. Keanu Reeves ni saya suka sangat. Dia inspired saya in so many ways lah. Betul. Dia bila reporter tanya dia, why are you so humble and being so down to earth? Saya tak expect dia nak jawab satu perkataan je. Habis tapau semua. Dia jawab satu je perkataan untuk relatekan humble dengan down to earth tu. Rasa apa jawapan dia? Kalau type kat Google pun mungkin tak keluar. Humble dengan down to earth. Apa jawapan? Kenapa? one word je. Bukan sentence. Tak, one word. Tak dia nak fikir kan? Tak boleh. Tak Saya pun fikir. tak terfikir. Saya pun tak terfikir bila dia, tapi impact dia, dan saya harap sangat impact pada awak dan pada semua yang menonton ni akan dapatlah faham maksud dia. Yang membuat kita down to earth ialah satu perkataan, gravity. But it makes sense. Betul juga. It makes sense. Kau tinggi mana, kau naik kapal terbang paling mahal sekali pun kau kena land. Betul. Jatuh juga. Orang pergi ke bulan kena balik ke? Betul. So pada saya sifat kita ni lah, moral dia, sifat kita ni dijadikan daripada tanah. So tak payah nak melangit. So pada saya, apa saja gelaran yang orang bagi kat saya, ada setengah sampai sekarang pun masih orang cakap, bang kenapa abang rasa ada tak orang yang boleh bawa title abang pelawak nombor 1? Itu bukan title yang saya bagi pada diri saya. Ini orang bagi. Orang yang bagi. Betul. Saya cakap benda ni subjektif. Lepas tu dia orang cakap dengan saya tahu abang ni jenis yang very humble. Abang akan deny benda tu. One thing saya nak bagi tahu bang, you cannot delete the history. Betul. Abang tak boleh nak erase sejarah yang abang dah create kan. So pada saya sebenarnya trofi yang saya dapat banyak-banyak ni sebenarnya tu simbolik je. Kedai kalau nak buat trofi tu saya tahu murah, RM19.90 je. Cakap nak kategori apa. So trofi saya sebenarnya adalah orang yang support saya lah. Betul. Sepanjang ni tak kira lah dia doa, hari-hari tanya khabar kat dalam media sosial saya. And ada setengah juga orang cakap, abang fikir satu benda je, saya nak bagi abang rasa lebih selesa dengan satu fakta ni yang abang tak boleh deny. Tuhan cipta abang ni sebab dia nak tunjuk kuasa dia melalui abang. Kita tahu apa saja bakat yang kita ada semua anugerah. Betul. And dia bagi pinjam, dia nak tarik bila-bila je pun. Betul. So pada saya ini menjawablah persoalan kenapa saya tak nak digelar sebagai legenda komedi Malaysia. To be a part mungkin Sifu, orang yang memberi inspirasi. Kadang-kadang ada orang panggil saya ikon ataupun idola, whatsoever it is lah. Otai. Saya rasa saya selesa lagi sebab saya rasa legenda-legenda ni sebenarnya legenda komedi ni, pada saya legenda tu sendiri sebenarnya adalah gelaran untuk orang-orang yang hebat tapi dah meninggal. Sebab tu kita pernah dengar perkataan dalam bahasa Inggeris living legend. Kenapa dia kena taruh perkataan living tu? Sebab legend tu sendiri sebenarnya ramai orang, saya dah buat kajian lah, saya tanya orang tu, orang lama. Memang legenda ni adalah sesuatu yang dia dah tak ada. So mungkin kalau dengan saya ni mungkin orang boleh cakap pun bakal legenda.
Maknanya bila saya dah tak ada tu dia legenda lah. Even Datuk Sheila Majid pun nyanyi lagu Legenda untuk P. Ramlee. Betul. So mungkin ramai orang tak tahulah. Tapi kalau untuk menjadi salah seorang daripada peneraju utama komedi, mungkin saya boleh terima lagi lah. Tapi legenda tu terlalu tinggi sebab saya rasa orang-orang yang hebat ni masih ada lagi. Contohnya A.R. Badul. Dia adalah salah satu penyumbang jugalah yang banyak memberi inspirasi pada saya lah. Kalau orang tanya siapa antara pelawak selain daripada P. Ramlee, memang A.R. Badul. Zaman saya ketika saya hidup tu memang saya rasa dia ada 2 komedian je dalam Malaysia ni yang ada filem pakai nama dia orang. 2 orang je. Betul. Satu A.R. Badul lah. Dia ada Palimah Badul, Prebet Badul, Tuan Badul, Si Badul dan sebagainya. Saya tak pernah lagi ada tajuk Apek ke, tak pernah lagi. So saya rasa 2 orang ni lagi hebat. And Mr. Oz lah, arwah Mr. Oz. Dia ada juga cerita-cerita dia kan, Mr. Oz dan sebagainya. So ini adalah orang-orang yang saya kagumi dan saya rasa macam dia orang ni adalah antara guru secara langsung, secara tak langsung lah. So biar saya remain for who I am, where I am tu, itu pada saya achievement yang orang bagi, pengiktirafan. Macam kita tengok Ella, Ratu Rock, macam Datuk Ramli Sarip, Papa Rock, M. Nasir, Sifu Music. So ini adalah gelaran-gelaran yang orang bagi. Macam Datuk Jamal Abdillah, Raja Pop dan sebagainya lah. So pada saya, biar saya remain je lah apa yang diorang nak panggil, superhero pertama ke, Cicak Man ke, Jimmy ke, Fakir ke, tak kisah. Because saya dah sinonim dah. Apa yang pasti sekarang ni saya masih ada lagi, orang cakap beraktiviti masih ada lagi lah untuk filem, program TV. Cuma sekarang ni mungkin dah terlalu banyak. Orang pun mungkin dah tak apa-apa tengok TV dah. Orang lebih tengok handphone lah kan. So kalau untuk orang cakap abang tak ada ke filem baru? Ada je. Macam setiap tahun tu mungkin ada dalam 3-4 filem. Masih ada. Program TV pun kadang-kadang saya jadi juri ataupun saya jadi jemputan untuk apa saja. And kadang-kadang pun ada jemputan-jemputan podcast macam ni juga untuk talks. And saya juga ada melibatkan diri dengan perniagaan. Saya ada kafe. So nak jemput jugalah kalau korang-korang yang dekat area Selangor ni, bolehlah singgah di Kafe Laksa Buyong Kedah. Kat mana? Dekat SS 15 Subang Jaya. Okay. Bos kita pergi nanti bos. Pergi je. Petik je nama saya. InsyaAllah kena bayar. Abang saya pun kena saya. Dan saya ada lagi satu gerai Char Kway Teow dekat Penang, Padang Kota Lama. Okay. Dan saya ada mengusahakan juga air sarang burung, Salivah Walid. Air sarang burung? Air sarang burung. Saya sekarang kira macam tengah distribute lah. Dalam proses awal lagi, sebab kita dah ada kilang, dah ada rumah burung tu semua. So khasiat dia tak payah cerita, semua orang tahu dah air sarang burung ni. Sebab dia dah jadi amalan orang Cina beribu tahun dah. Kita baru tahu kan. Macam kita lebih pada belacan tongkat ali. So basically itulah antara aktiviti saya yang terbaru lah. Dan dekat media sosial pun kadang-kadang saya adalah postkan apa-apa yang updates ke yang terbaru. Dekat Instagram saya, Saiful Apek. Kadang-kadang orang tanya, betul ke ni Saiful Apek? Ada blue tick kat tepi kan? Kalau ada blue tick sini faham lah. Itu pun nak tanya lagi. Itu pun nak tanya lagi. Kadang-kadang ada orang tanya, ini mungkin admin kot yang tak ada. Sekarang ni saya rasa selebriti untuk personal punya media sosial semua banyak manage semua sendiri. Kadang-kadang benda-benda yang terlalu personal kat dalam tu, buat apa kita nak bagi orang? Benda ujung jari je. Betul. Macam-macam boleh jadi. Yes. Tapi saya sebenarnya suka dengan ayat abang bila abang cakap apa kalau nak gelarkan saya sebagai macam sifu ke hotel, abang boleh terima. Sebab satu benda yang macam tadilah yang mungkin sahabat abang cakap kan, abang tak boleh nak deny about that. Dan sebenarnya untuk saya, abang adalah sifu saya sebenarnya. Since memang daripada saya kecil memang saya dah follow senario. Lepas tu saya pula berpeluang untuk berkenalan dengan abang Saiful Apek. Bila dah ni kan, masa kecil-kecil dulu saya macam abang Apek, Cicak Man kan. Tapi bila dah dewasa ni, alhamdulillah saya berpeluang untuk berkenalan sendiri. Itu sebenarnya saya sangat-sangat, orang kata apa, honored dan sangat bersyukur lah. Happy sebenarnya saya bila dapat jumpa dengan
Sifu saya sendiri. Disebabkan abang juga inspired saya untuk saya awal-awal tu start menyanyi. Dan lagu pertama saya adalah apa, cinta itu boleh diupama. Itu start daripada tu bang. Mak saya nampak, mak hantar pergi meskom. Disebabkan itu ya, jadi saya ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak lah. Sebabkan abang sebenarnya abang tak boleh deny benda ni. Abang dah banyak inspire orang dekat luar-luar sana. Termasuk dengan influencer dan content creator yang abang tengok kat TikTok sekarang. Banyak orang ambil reference daripada abang dan sebenarnya. sepanjang timeline saya tu, saya pun tak sedar sebenarnya apa yang saya buat tu yang memberi inspirasi pada orang tu. Sebenarnya saya pun proses belajar yang daripada saya tak nak masuk bidang ni, and then last kali saya terpaksa akur yang saya antara yang dipilih. Sebab ramai lagi orang yang nak masuk dalam bidang ni tak dapat, and then bukan kata dipilih terus melonjak sampai terlampau drastik sangat. And apa yang saya sedar sebenarnya perjalanan saya walaupun sebagai insan seni, as a comedian yang memberi inspirasi ni, sebenarnya dia ada, bukan saja comedian sebenarnya buat orang happy kan. Sebenarnya ada dua tugas lain lagi yang sangat berat, iaitu sebagai seorang cikgu yang mendidik dan juga sebagai seorang doktor yang merawat. Sebab saya ada orang cakap, bang, saya bapak saya dah meninggal 2 tahun. Mak saya semenjak dalam sepanjang 2 tahun tu, mak saya dah tak boleh senyum dah, dia cakap. Saya cakap, tak apalah, kau kena banyak doa lah. Tapi saya nak bagi tahu satu benda bang, tiap kali dia tengok abang dia boleh senyum. So itu je saya nak cakap. Itu mungkin salah satu lah. Betul. Sebenarnya banyak lagi kalau saya nak kongsikan cerita ni sampai besok tak habis. Tapi itu yang saya rasa macam dia pergi dua hala lah. Bila saya dapat puaskan orang, saya rasa itu kepuasan saya. Sebab benda tu effortless. Betul. Tak ada daya. So pada korang semua kat luar sana, selagi kita boleh manfaatkan, sama juga macam apa yang Syakat Keli buat kat sini, untuk kita inspire orang, bukan sekat sembang-sembang kosong. It's not about ni macam orang cakap, rajin bertanya kita akan rajin bertanya kita akan dapat. Dan dalam kegairahan kita mengejar ilmu, orang yang berilmu belum tentu beradab, tapi orang yang beradab dah tentu berilmu. Maka jagalah adab kita untuk kita sustain dalam kerjaya kita, tak kira perniagaan ataupun pekerjaan. InsyaAllah. Alhamdulillah, kita pun dah habis dah soalan untuk kita hari ini. Dan mungkinlah abang ada kata-kata terakhir abang nak sampaikan kepada penonton kita yang akan menonton nanti kat rumah. Alright. Kepada korang luar sana, tak kira siapa korang, apa latar belakang korang, apa kerjaya korang, pada saya, kalau anda masih sakit, bermakna anda masih hidup. Kalau anda masih buat silap, bermakna anda masih manusia. Kalau anda masih tak putus asa, bermakna masih ada harapan. So pada korang, kalau kita tak dapat apa yang kita suka, belajar untuk suka apa yang kita dapat. Sentiasa bersyukur yang sebenarnya setiap kejayaan tu sentiasa menanti kita. Sebab setiap usaha, doa tanpa usaha itu bohong, dan usaha tanpa doa itu sombong. So janganlah kita menyombong. Kita ni daripada tanah, tak payah nak melangit sangat. So stick on to gravity. Alhamdulillah. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Jangan jadi munafik yang buat jenayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak boleh betul lah dengan abang saya pun punya ni. Okay, Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak abang sebab abang sudi datang dekat studio kita ni kan, bersama-sama dengan kita untuk sharekan tentang abang apa semua. Dan last but not least. Yes, apa tu? Saya selalu kerisauan saya lupa nak counter. Pada mereka yang tengok sampai habis, atau yang tengok separuh jalan, mungkin tak tengok lah ya. Yang tengok sampai habis, kalau boleh, bukan saya mengharapkan kata-kata yang baik semata-mata, puji semata-mata. Kalau boleh, elakkan daripada berkata-kata benda yang tak elok. Sebab anda bertanggungjawab. Betul. Dengan setiap kata-kata awak yang tak boleh nak tarik balik. Sebab apa? Bila kita bersalah dengan manusia ni, Tuhan pun tak boleh tolong kita. Betul. So beautiful people are not always good, but good people are always beautiful. So stay beautiful and good, InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak atas nasihat yang abang bagi. Jadi kepada para penonton di rumah, jangan lupa untuk follow kita punya media sosial dekat Facebook, Twitter, TikTok dan sebagainya. InsyaAllah pada next episode kita akan adakan lagi pada untuk Mia ke Google yang macam ni juga, dengan jemputan-jemputan yang lain juga, InsyaAllah. Jadi sekian saja daripada Abang Saiful Apek. Terima kasih banyak abang, dan terima kasih juga daripada saya. Semoga kita berjumpa lagi. Abang, mungkin abang boleh belanja sikit lah, macam buat promo kan.
gitu-gitu kat orang. Belanja lah sikit gitu-gitu kan. Macam. Okey, kepada korang semua, sudi-sudikanlah. Banyak orang cakap jangan lupa. Alah. Tak nak lupa kan. Apa orang cakap terlampau tipikal. Sudi-sudikanlah. Datang singgah kat Syarikat Keli yang satu ketika bermula dengan kecil, tapi sekarang saya rasa berbangga sangat dengan usaha mereka yang sentiasa menuju ataupun menyampaikan, berkongsi vibe-vibe yang positif supaya benda tu dapat memberi inspirasi dan manfaat pada korang. Jangan lupa korang like, subscribe, komen yang baik-baik, and then share pada kawan-kawan semua, sampai dia orang naik share. Jangan lupa stay tune Cakap Keli. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Okay, peace you. Assalamualaikum. Assalamualaikum.